ini persoalan nombor satu, why me? Soalan why me ni saya kira mana-mana penceramah ataupun ibu bapa kalau dia share tentang sirah kehidupan dia, ini dia antara benda yang pertama lah yang kita selalu sebut. Begitu juga dengan saya lah. Saya dikurniakan anak saya autism, non-verbal, lelaki, umur dia sekarang 15 tahun. Dulu apabila ada satu paper keluar, ada satu share dalam Facebook, ada orang tanya, dia kata, kita cerita tentang OKU dengan agama ni, ada orang tanya, yelah Ustaz tu boleh cakap, cuba Ustaz ni duduk dengan anak autism 15 minit ke 30 minit. So masa tu saya senyum je lah. Saya senyum je baca apa dia punya komen tu. Dalam hati saya kata saya bukan duduk 15 minit dengan anak istimewa ataupun anak autistik ni. Saya dah duduk dengan anak saya dah 15 tahun. Tapi tak apa, itu biasa. Sebab orang tak tahu, tak kenal kita. Apapun apa yang nak saya jelaskan di sini adalah ini benda biasa, benda pertanyaan biasa, sebab risau, sedih, letih, lelah dan sebagainya, itu tanda kita manusia. Itu tanda kita manusia. Itu biasa. Tetapi yang membuat kita lebih manusia, sebab kita ada Allah. Itu luar biasa. Sebab kita ada Allah, itu yang membuatkan kita luar biasa. Kalau tuan-tuan, puan, ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita fikir balik dalam-dalam, jangan lihat benda-benda yang orang cakap, sebab kalau kita dengar orang cakap ni, memang dia akan jadi parah, kanser. Tetapi kita kena lihat pada diri kita sendirilah. Kalau nak dengar orang cakap, macam-macam orang akan boleh cakap. Ini dosa-dosa yang terdahulu lah, macam-macam. Tapi bagi saya, kalau orang kata dosa-dosa terdahulu, kita disebabkan anak ini hadir dalam hidup kita, saya kata Alhamdulillah. Maknanya dosa kita dah terampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang yang bercakap tu sebabnya kita tak boleh nak tutup mulut tempayan, tak boleh nak tutup mulut orang. Apa yang boleh kita buat adalah kita kena move on. Kita bahasa sekarang, kita kena move on. Kita kena realize balik, bersyukur balik apa yang kita ada. Sebab kadang-kadang manusia ni dia akan melihat apa yang orang ada dan dia lupa apa yang dia ada. So dalam konteks saya dulu apabila diagnose umur anak saya dalam 3 tahun, kita diagnose Inasom dulu. Kata dia ada mild autism. So masa tu ialah dalam tahun 2008, awal-awal lagi. Kita pun tak tahu apa benda ni autism. So alhamdulillah, luckily saya dikurniakan dengan anak istimewa, saya juga dikurniakan dengan isteri yang masya-Allah tabarakallah. Dialah yang selalu explore. Sebab lelaki ni, suami ni dia memerlukan golongan pendesak. Dia memerlukan golongan pendesak. Jadi kalau dia tak ada golongan pendesak ni, dia akan relax, steady dan sebagainya, walaupun hati dalam hati tu ada taman dan sebagainya. Tetapi ada ni golongan wanita yang tulang rusuk kiri je ni, masya-Allah tabarakallah, dia akan saling mengingati di antara satu sama lain. So dia lah banyak explore sampailah kita jumpa dengan Facebook Autism Malaysia dan sebagainya, dan sampai ke satu tahap kita realize balik bahawa segala masalah yang ada dalam dunia ini dia akan dijawab dengan satu jawapan. Tak ada 2 jawapan, tak ada 3 jawapan, dan tak ada 4 jawapan. Hanya satu jawapan. Jawapannya adalah kembali kepada Allah. Jawapannya adalah kembali kepada Allah. Kalau kita tak bawa balik diri kita balik ke jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala dapat ini, kita akan jadi macam itulah, meracau, salahkan orang itu. Dulu kami macam tu jugalah. Salahkan kementerian kenapa tak buat macam ni, salahkan Jabatan Agama kenapa tak ada sekolah agama untuk KU dan sebagainya. Akhirnya dia akan menjadi saya kata dia akan menjadi barah. Tak ada solusi. So apa yang kita buat apabila kami didiagnose dengan anak-anak istimewa ini, kita realize balik. Saya suka dengan kata kunci yang disebut oleh Rasulullah SAW. Ajaibnya seorang mukmin. Dalam hadis Nabi SAW sebut, dia kata ajaibnya, dia kata sungguh menakjubkan urusan orang mukmin.
Sebab semua urusan orang mukmin ni adalah semua baik. Maknanya apabila dia mendapat kesenangan ataupun dia dapat kenikmatan, dia akan bersyukur. Maka itu syukur itu adalah baik untuk seorang mukmin. Dan apabila ditimpa dengan musibah, apa yang dia buat? Dia kena bersabar. So maka sabar itu adalah baik bagi. So tuan-tuan, puan, ayah-ayah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita ni lingkarannya ada dua itulah. Syukur dan sabar. Syukur, sabar. Dan kunci ni adalah redha. Kunci dia adalah redha. Selama mana kita tak redha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, so susahlah kita nak, kalau kita syukur pun, syukur tu dia masih lagi stuck. Kalau sabar pun, sabar tu dia akan stuck. Tapi apabila kita dah buka start engine melalui redha tu, masya-Allah tabarakallah, Allah akan bagi kita macam-macam. Min haitsulah. Kami dulu alhamdulillah, kalau kita balik zaman awal-awal dulu, dan akhirnya apabila kita explore balik anak kita ini, dia akan membawa kita kepada iman, membawa kita kepada rupanya Allah nak bagi ni ada benda. Allah nak bagi anak, Allah titipkan kita dengan anak istimewa ni for a reason. Bukan satu reason, tapi kadang-kadang macam-macam reason. So akhirnya dia akan menemukan kita dengan satu titik, iaitu kecacatan itu tanda kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita lihat kecacatan itu mungkin pada pandangan kita, tetapi pada pandangan Allah Subhanahu wa taala mereka ini adalah sama. Sebab KPI Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Bukan cantik muka, bukan sehat dan sebagainya, tetapi KPI di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah dasar nilai takwa yang ada pada kita. Biarlah kalau kita sebut dalam surah At-Tin, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. So secara imannya kita kena meyakini bahawa semua kita ni adalah sebaik-baik kejadian. Yang buta dia adalah sebaik-baik kejadian. Orang yang peka tu adalah sebaik-baik kejadian. Anak kita yang istimewa ni, autism, Down syndrome dan sebagainya ni, dia adalah sebaik-baik kejadian. So apabila kita memegang iman ni, dia akan balik-balik kita realize bahawa rupanya anak kita ni ada kelainan. Dia bukan cacat. Kalau kita sebut, dia bukan kurang, tetapi dia ada kelainan. So yang jangan lihat kepada kurang. Kalau kita lihat pada cacatnya, pada kekurangannya, so kekurangannya yang kita akan dapat. Tapi kalau kita lihat dari sudut kekuatan dan kelainan yang dia ada, insya-Allah akan buka pintu-pintu, macam-macam pintu.